Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan penyelesaian masalah untuk tajuk wang. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan wang. Yang kedua, murid dapat mengetahui nilai-nilai wang. Apakah itu wang? Wang terbahagi kepada dua, iaitu duit shilling dan wang kertas. Ini ialah duit shilling dan yang di bawah ini merupakan wang kertas. Sekarang kita akan terus kepada pembelajaran pada hari ini, iaitu penyelesaian masalah. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu berkenaan penyelesaian masalah untuk tambah wang. Sekarang kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Di dalam soalan pertama ini dipaparkan satu gambar yang menunjukkan dalam kedai alat tulis, yang mana ada seorang lelaki sedang membeli alat tulis. Jadi yang ini ialah harga bagi alat tulis, iaitu penggorek ataupun pengasah yang berharga 60 sen, pembaris berharga 50 sen, pemadam berharga 30 sen dan pensel berharga 30 sen. Sekarang kita lihat soalan 1. Soalan yang pertama. Ahmad telah membeli pembaris dan pemadam. Kira jumlah harga. Sekarang kita tulis dahulu harga bagi setiap alat tulis ini. Pembaris berharga 50 sen. Dan pemadam berharga 30 sen. Jadi, arahannya kita kira jumlah harga. Jumlah harga bermaksud kita perlu tambah. Jadi, kita tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi 50 sen tambah 30 sen sama dengan. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. 50 sen tambah 30 sen sama dengan berapa? Jadi untuk selesaikan soalan ini ataupun ayat matematik ini, kita ada dua cara. Yang pertama, murid boleh menggunakan cara bentuk lazim. Ataupun cara yang kedua, murid boleh membilang duit shilling. Jadi kita lihat soalan ini dengan menggunakan cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Jadi, kita dah dapat tadi, kita dah dapat pembaris berharga 50 sen. Jadi 50 sen kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Kita dapat 50 sen. Kemudian, pemadam yang berharga 30 sen pun kita pindahkan kepada ataupun ke dalam bentuk lazim dan di bawah 50 sen tadi. Kita pindahkan ke bawah 50 sen tadi. Jadi, sekarang kita dah susun 50 sen tambah 30 sen. Jadi sebabkan sen dengan sen, kita boleh tambah teruslah. Jadi, jom kita selesaikan. Ingat, kita selesaikan sah dahulu baru puluh. Sifar tambah sifar kita akan dapat berapa? Sifar tambah sifar kita akan dapat sifar. Sekarang 5 tambah 3. 5 kita letak di kepala, 3 kita buka jari. 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan dapat 8. Sekarang 50 sen tambah 30 sen kita akan dapat 80 sen. Jadi jumlah harga bagi pembaris dan pemadam ialah 80 sen. Jadi jumlah harganya ialah 80 sen. Jom kita cuba selesaikan menggunakan cara kedua. Cara yang kedua, murid boleh membilang terus duit shilling. Yang pertama 50 sen. Jadi 50 sen kita ada duit shilling 50 sen. Kemudian 30 sen harga pemadam kita boleh pecahkan kepada 20 sen dengan 10 sen. Jadi, untuk mendapatkan nilai tersebut, kita kira berapa duit shilling yang ada. Sekarang, kita ada 50 sen tambah 20 sen. Jadi, kita perlu buka lagi dua jari. Sekarang dah ada 70 sen. Tambah 10 sen, kita buka berapa jari? Kita buka satu jari. Sebab 10, kita buka satu. Jadi, kita ada berapa sen? Kita ada 80 sen. Jadi jumlah harganya ialah 80 sen.
Jadi ada dua cara yang murid boleh gunakan, iaitu murid boleh menggunakan bentuk lazim atau murid terus bilang duit shilling yang ada. Sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ada memaparkan gambar dua orang sahabat sedang menderma. Jadi kita baca arahan soalan. Ahmad derma RM5. Okey, RM5 ni bermaksud RM5 . Ini maksudnya RM5. Okey, kemudian Hasan juga derma RM5. Okey, yang ini pun RM5. Kira jumlah wang itu. Okey, jadi jumlah ini bermaksud kita perlu tambah. Jadi kita dapat, sekarang kita tukarkan maklumat ini kepada ayat matematik. Okey, RM5 tambah RM5. Okey, RM5 tambah RM5. Jadi dia akan jadi macam ni ayat matematiknya RM5 tambah RM5. Jadi untuk selesaikan masalah ini kita boleh gunakan dua cara macam tadi. Yang pertama, murid boleh menggunakan bentuk lazim. Yang kedua, murid boleh bilang terus. Okey, bilang terus wang kertas yang ada. Jadi soalannya, Ahmad derma RM5. Hasan juga derma RM5. Kira jumlah wang itu. Jadi RM5 tambah RM5 sama dengan berapa? Ingat, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan ni, kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, RM5. Okey, RM5 tadi. RM5 tadi kita pindahkan ke sini. Okey, ingat, kalau 5 bermaksud dia di rumah sah. Okey, kemudian tambah berapa? Tambah RM5. Okey, tambah RM5 lagi. Bermaksud RM5 ni kita letakkan di bawah. Okey, di bawah nombor yang kita tulis tadi. Jadi kita kira jumlah. Okey, jumlah wang yang ada. 5 tambah 5 kita dapat berapa? 5 kita letak di kepala tambah 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlahnya ialah RM sifar 1. Okey, RM10. Jadi jumlah wang itu ialah RM10. Jadi jumlah wang derma ialah RM10. Sekarang kita lihat kepada cara yang kedua. Ingat, cara kedua kita boleh menggunakan wang yang betul untuk mengira. Jadi kita baca soalan dia, Ahmad derma RM5. Okey, sekarang Ahmad. Okey, Ahmad derma RM5. Kemudian Hasan juga derma RM5. Okey, yang ini Hasan punya. Jadi dia minta kira jumlah. Jadi kita perlu tambahkan RM5 dengan RM5. Jadi kita kira terus RM5 tambah RM5, kita akan dapat berapa? Okey, jadi 5 tambah 5, RM5 tambah RM5, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM10. Jadi RM5 tambah RM5 sama dengan RM10. Ingat tak pembelajaran yang lepas? Kalau ada 2 keping RM5, maksudnya jumlahnya ialah RM10. Jadi ingat yang itu murid. Kalau ada 2 keping RM5, maksudnya jumlahnya ialah RM10. Jadi jumlah wang itu ialah RM10. Sekarang kita teruskan kepada penyelesaian masalah untuk tolak wang. Untuk soalan 1, kita baca dahulu maklumat yang ada. Okey, ada keychain yang berharga RM3, ada berus yang berharga 90 sen, ada pelekat yang berharga 70 sen, ada botol yang berharga RM5 dan ada topi yang berharga RM6. Jom kita baca soalan. Farah ada 80 sen. Dia beli pelekat yang berharga 70 sen. Kira baki wang Farah. Okey, jadi ingat murid-murid, kita tukar kepada ayat matematik dahulu. Okey, 80 sen ni Farah ada sekarang. Sekarang Farah ada 80 sen. Okey.
Kemudian dengan duit 80 sen tu dia beli pelekat yang berharga 70 sen. Maksudnya kita perlu tolak 70 sen. Jadi kira baki wang Farah. Jadi kalau baki maksudnya kita tolak. Okey. Jadi kita tolak betul kita tolak sama dengan berapa? Jadi jom kita selesaikan. 80 sen tolak 70 sen sama dengan berapa? Jadi dia akan jadi macam ni ayat matematiknya, iaitu 80 sen tolak 70 sen sama dengan berapa. Jadi jom kita selesaikan. Ada dua cara murid boleh menggunakan cara pertama, iaitu murid menggunakan bentuk lazim ataupun murid menggunakan kaedah bilang. Okey, kalau tolak berbeza. Jadi jom kita cuba selesaikan. Untuk cara pertama kita gunakan bentuk lazim. Jadi kita pindahkan maklumat ke dalam bentuk lazim. Okey, 80 sen. Okey, Farah ada 80 sen. Jadi original duitnya ada 80 sen. Okey, sekarang duit yang ada ialah 80 sen. Kemudian dia beli pelekat yang berharga 70 sen. Okey, pelekat dia beli bermaksud dia dah keluarkan duit. Bermaksud kita perlu tolak. Jadi kita perlu kira baki. Kalau baki kita kena tolak. Okey, sekarang jom kita selesaikan. Ingat, tolak sah dahulu baru tolak puluh. Okey, tolak sah dahulu baru tolak puluh. Okey, sifar tolak sifar kita akan dapat berapa? Okey, ingat kalau tolak nombor sama kita akan dapat sifar. Kemudian 8 tolak 7. Okey, kita kira secara mengundur kalau tolak 8 di kepala, tolak 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita dapat 1. Jadi 80 sen tolak 70 sen kita akan dapat 10 sen baki wang tersebut. Jadi jawapannya ialah baki wang Farah ialah 10 sen. Untuk cara yang kedua, murid boleh menggunakan duit shilling. Jadi, Farah ada 80 sen. Okey, sekarang Farah ada 80 sen. Okey, ni duit Farah. Okey, duit Farah. Kemudian, dia beli pelekat yang berharga 70 sen. Jadi, dia dah bayar 70 sen. Jadi, kira baki wang Farah. Jadi, kita nak tahu berapa duit shilling yang Farah ada selepas duit tu dibayar untuk beli pelekat. Pelekat tu berharga 70 sen. Jadi, 70 sen tu akan dibuang. Okey, 50 sen tambah berapa sen supaya jadi 70 sen? 5 tambah 2. Jadi, 50 sen dengan 20 sen telah digunakan untuk bayar pelekat. Okey, ni bayar pelekat. Jadi, berapa baki yang tinggal? Okey, baki yang tinggal ialah 10 sen. Jadi, Farah ada 10 sen duit baki. Jadi, baki wang untuk Farah ialah 10 sen. Setelah 70 sen ni, Farah guna untuk beli pelekat. Jadi, baki wang Farah ialah 10 sen. Soalan yang kedua, cari beza harga antara keychain yang berharga RM3 dengan topi yang berharga RM6. Jadi soalan dia, kita perlu mencari beza. Beza ini bermaksud kita kena guna operasi tolak. Okey, jadi untuk tolak RM3 dengan RM6. Jadi untuk tolak kita perlu tulis nombor yang besar dahulu, iaitu nombor RM6. Okey, RM6. Tolak berapa? Tolak RM3. Sama dengan berapa? Jadi ini ialah ayat matematiknya, iaitu RM6 tolak RM3 sama dengan berapa? Jadi untuk selesaikan soalan ini kita gunakan dua cara, iaitu cara pertama kita guna bentuk lazim, cara kedua kita bilang menggunakan wang kertas. Jadi jom kita selesaikan. Untuk cara yang pertama kita akan guna bentuk lazim. Jadi sekarang kita pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk lazim. Okey, untuk maklumat yang pertama RM6 kita letak di atas. Okey, RM6. Kemudian okey,
RM RM ataupun RM3 ni kita tukarkan ataupun kita pindahkan ke bawah. Okey, bawah RM6 tadi. Okey, sekarang nilainya akan jadi sebeginilah. Okey, RM6 tolak RM3 sama dengan berapa? Jadi kita letak di rumasal sahaja sebab ada satu digit saja. Sekarang 6 tolak 3 kita akan dapat berapa? Ingat, kalau tolak kita kira secara mengundur, 6 kita letak di kepala, tolak 3. 6, 5, 4, 3. Jadi, kita akan dapat 3. Okey, jadi RM kita tulis. Jadi, jawapannya RM6 tolak RM3. Kita akan dapat RM3. Jadi, beza harga antara keychain dengan topi ialah RM3. Jadi, beza harga ialah RM3. Jadi, kita lihat kepada cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita perlu cari beza harga antara keychain yang berharga RM3 dengan RM6. Jadi kita tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi macam ni lah. Okey, RM6. Sekarang kita ada RM6. Tolak RM3 maksudnya kita pangkah RM3. Okey, kita pangkah sekarang. RM1, RM2, RM3. Okey, maksudnya pangkah ni kita dah gunalah. Okey, jadi tinggal berapa? 1, 2, 3. Jadi, kita ada RM3. Jadi, beza harga ialah RM3. Jadi, inilah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2, muka surat 22, 23, 24 dan 25. 4 muka surat sahaja. Sekarang kita lihat kepada latihan pada muka surat 22. Ada 5 soalan. Okey, soalan A, soalan B, soalan C, soalan D, soalan E. Arahannya kita perlu tambah. Jom kita selesaikan soalan A dan soalan B terlebih dahulu. Untuk soalan A, kita perlu tambah pemadam yang berharga 30 sen dan pensel yang berharga 35 sen. Jadi kita guna cara satu, iaitu bentuk lazim. Okey, 30 sen ni kita pindahkan. Okey, 30 sen. Kemudian pensel 35 sen kita pindahkan di bawahnya. Okey, jadi jom kita selesaikan. Okey, sen kita tulis sen. Kemudian sifar tambah 5. Okey, ingat tambah sa dahulu. Sifar tambah 5. Jadi sifar di kepala tambah 5, kita dapat apa? Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat 5. Kemudian kita selesaikan puluh pula. 3 tambah 3. 3 di kepala tambah 3. 3, 4, 5, 6. Jadi 3 tambah 3 kita akan dapat 6. Jadi jumlahnya ialah 65 sen. Jadi untuk soalan B, cikgu nak guna cara 2. Okey, cara 2, murid boleh menggunakan duit shilling. Okey, duit shilling 50 sen. Okey, sebab apa duit shilling 50 sen? Sebab ada stamp yang berharga 50 sen. Okey, tambah dengan duit shilling berapa sen? 20 sen. Okey, jadi berapa sen yang jumlah untuk duit shilling ini? 50 sen tambah 20 sen. 5 tambah 2 kita akan dapat berapa? 5 di kepala tambah 2. Okey, 5 tambah 2 kita akan dapat 7. Okey, jadi kita akan dapat 70 sen. Okey, jadi kita guna kembali cara 1. Kita guna bentuk lazim. Okey, sampul surat berharga 20 sen tambah dengan stamp yang berharga 50 sen. Jadi 20 sen kita ambil dahulu, kita tulis. Okey, 20 sen tambah 50 sen. Kita letak di bawah saja. Okey, jadi kita akan dapat berapa? Okey, sen dengan sen. Sifar tambah sifar. Okey, sifar tambah sifar kita akan dapat sifar juga. Kemudian selesaikan puluh. 2 tambah 5. 2 di kepala tambah 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 tambah 5 kita akan dapat 7. Jadi 20 sen tambah 50 sen kita akan dapat 70 sen. Sekarang kita lihat kepada soalan C. 80 sen tambah 5 sen sama dengan berapa sen?
Jadi kita guna bentuk lazim. Okey. 80 sen kita tulis dahulu. 80 sen. Okey, tambah 5 sen. Okey, 5 5 ni maksudnya berada di rumah sah. Okey, tambah 5 sen. Okey. Kalau murid yang tak yakin, murid boleh gunakan garis dekat tengah ni lah supaya tak terkeliru lah. Okey, takut tersalah tambah ke. Okey. Kemudian sen tulis dulu. Kemudian sifar tambah 5, sifar tambah 5, sifar di kepala tambah 5. Okey, kita akan dapat 1 2 3 4 5. Jadi kita akan dapat 5. Kemudian 8 tambah tak ada apa-apa, bermaksud kita bawa turun je 8 ni. Okey. Jadi kita dapat 85 sen. Jadi 80 tambah 5 sen, kita akan dapat 85 sen. Okey. Seterusnya, soalan D. Murid boleh guna dua cara. Cara satu dengan cara dua. Cara satu bentuk lazim. Cara dua, murid letakkan duit shilling, murid kira. Okey, untuk soalan D, 75 sen tambah 20 sen sama dengan berapa? Ingat, ambil dahulu nombor yang di hadapan, kita tulis. Okey, 75 sen, kita tulis 75 sen. Tambah 20 sen, kita letakkan di bawahnya. Okey, tambah 20 sen. Okey. Kemudian, kalau yang tak biasa boleh buat garis. Kalau yang dah pandai, tak perlu buat garis lah. Okey. Sekarang sen dengan sen, kita letak je sen. Kemudian, sah dahulu. 5 tambah sifar. Okey, 5 di kepala tambah sifar. Bermaksud 5 juga. Okey. Seterusnya, 7 tambah 2. 7 kita letak di kepala, tambah 2. 7, 8, 9. Jadi, kita dapat 95 sen. 75 sen tambah 20 sen, kita akan dapat 95 sen. Okey, untuk soalan E yang menggunakan abakus, siapa yang dah pandai abakus boleh buat. Siapa yang masih belum belajar, tak perlu buat lagi. Sebab nanti cikgu akan sediakan satu hari untuk kita belajar abakus sahaja. Sekarang kita lihat kepada soalan pada muka surat 23. Arahannya kira jumlah harga. Bermaksud kita perlu tambah. Okey, kalau jumlah kita perlu tambah. Jadi, kita perlu tambahlah kedua-dua objek ni nanti. Sama ada kita nak guna bentuk lazim ataupun kita nak guna wang kertas. Sebab apa wang kertas? Sebab melibatkan ringgit. RM ni ialah ringgit. Jadi, jom kita selesaikan. Jadi, untuk soalan yang pertama, kira jumlah harga. Jadi, jumlah harga ni bermaksud kita perlu tambah. Okey. Jadi, jom kita selesaikan. Okey, sikat yang berharga RM1 dengan berus yang berharga RM2. Jadi kita kena jumlahkan harga tersebut. Jadi kalau kita pindah kepada ayat matematik, dia akan jadi RM1 tambah RM2 sama dengan berapa. Jadi kita tukar kepada bentuk lazim. Okey, RM1 ni kita tulis dahulu. Okey, RM1 tambah berapa? RM2 ni kita letakkan di bawah. Okey, RM dengan RM, kita tulis dulu RM. Kemudian 1 tambah 2. 1 di kepala tambah 2. 1, 2, 3. Jadi, kita akan dapat RM3. Jadi, kalau kita guna cara yang kedua pun boleh. Okey, sikat ni harga RM1. Okey, kalau murid ada wang kertas betul, murid boleh guna wang kertas yang betul. Okey, ini harga sikat. Okey, RM1. Ini sikat. Okey, kemudian berus. Berus berharga RM2. Maksudnya ada RM1 dengan RM1. Okey. Jadi, kira jumlah harga. Jadi, kita kira berapa wang kertas RM1 yang ada ni. Okey, jom kita kira berapa wang kertas yang ada ni. Okey. Jom kita kira. Okey, RM1, RM2, RM3. Jadi, jumlahnya ialah RM3. Okey.
Boleh buat dua cara bentuk lazim ataupun murid nak guna wang kertas yang betul. Okey, sekarang kita pergi soalan B. Soalan B, kita ada bedak yang berharga RM4 dan sikat yang berharga RM1. Jadi, kita perlu jumlahkan. Jumlahkan maksudnya kita tambah. Okey, kita tambah. Jadi kalau jadi ayat matematik dia akan jadi RM4 tambah RM1. Okey. Jadi kita tukar kepada bentuk lazim. Okey, RM4 kita tulis dulu RM4 tambah RM1. Okey. Untuk RM dengan RM kita tulis dahulu. Okey, kemudian 4 tambah 1 kita akan dapat berapa? 4 di kepala tambah 1, 4, 5. Jadi 4 tambah 1 kita akan dapat 5. Jadi jumlah harga untuk bedak dan sikat ialah RM5. Okey, murid juga boleh guna bilang wang kertas. Okey, bedak. Okey, bedak RM4. RM1, RM2, RM3, RM4. Kemudian sikat harganya RM1. Jadi kita kira berapa jumlahnya. RM1. Okey, sekejap cikgu potong lebih mudah. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Jadi jumlahnya ialah RM5. Untuk soalan C, okey, harga tuala berharga RM5 dan harga bedak berharga RM4. Kita perlu jumlahkan. Okey, jumlahkan. Jumlahkan ni maksudnya kita perlu tambah. Okey, sekarang RM5 kita tulis dulu. RM5. Tambah berapa? Tambah bedak ni berharga RM4. Jadi kita jumlahkan. Okey. 5 tambah 4. 5 di kepala tambah 4. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi RM5 tambah RM4 kita dapat RM9. Okey. Jadi jumlah harga bagi tuala dan bedak ialah RM9. Okey, untuk soalan yang kedua sama macam tadi. Abakus, kalau murid-murid tahu menggunakan abakus, murid boleh selesaikan. Kalau murid tak tahu dan masih perlu belajar, jangan buat lagi, nanti kita akan buat dalam masa 1 hari untuk soalan abakus. Sekarang kita pergi kepada soalan pada muka surat 24. Okey, arahannya kita perlu tolak. Okey, soalan yang pertama ni kita perlu tolak dan soalan yang kedua kita perlu kira beza. Okey, beza ni pun adalah istilah yang sama untuk tolak. Okey, jom kita selesaikan. Sekarang kita lihat kepada soalan A. Untuk soalan A, dia nyatakan soalan dalam bentuk duit shilling. Okey, kita kira berapa jumlah duit shilling yang ada dekat sini. Okey, 20 sen tambah 10 sen, 30 sen. Tambah 5 sen, kita akan dapat 35 sen. Okey, kalau murid perhatikan, ada tanda potong dekat sini. Potong ni bermaksud tolak. Okey, dia potong duit shilling berapa? Duit shilling 5 sen. Jadi kita akan dapat ayat matematiknya ialah 35 sen tolak 5 sen sama dengan berapa. Jadi kalau kita lihat duit shilling ni, kita dah dapat dah jumlah dia. Iaitu kita dapat berapa duit shilling yang tidak dipotong? 20 sen dengan 10 sen. Jadi jumlahnya ialah 30 sen. Itu jawapannya. Kalau tukar kepada bentuk lazim, jom kita kira. Okey. Sekarang sen dengan sen. Okey. 5 tolak 5. 5 tolak 5. Kalau tolak nombor sama, bermaksud jawapannya ialah sifar. Kemudian 3 tolak tak ada apa-apa, kita bawa turunnya 3 dekat bawah. Okey, kita dapat 3. Jadi kita akan dapat 30 sen. Jadi kalau kita guna bentuk lazim pun sama jawapannya dengan kalau kita lihat kepada duit shilling. Okey, jadi untuk dapatkan jawapan kita kiralah berapa yang tidak dipotong. Okey, kita boleh kira 20 sen tambah 10 sen kita dapat 30 sen. Okey, jadi untuk soalan B. Untuk soalan B, okey, ada 70 sen. 50 sen tambah 20 sen, jawapannya ialah 70 sen. Kemudian
Okey, ada duit shilling yang telah dipangkah iaitu 20 sen, bermaksud tolak 20 sen. 70 sen tolak 20 sen, kita dapat berapa? Kalau murid lihat, okey, dekat duit shilling ni, okey, duit yang dipotong ialah 20 sen. Berapa bakinya? Bakinya ialah 50 sen. Itu jawapannya. Tapi jom kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, macam mana nak pindahkan dalam bentuk lazim? Kita ambil dahulu nombor yang di hadapan, iaitu 70 sen. Kita tulis 70 sen tolak 20 sen. Tolak 20 sen sama dengan berapa? Jadi, okey, kalau murid yang tak tahu boleh buat garisan lah supaya tak terkeliru. Okey, sen dengan sen. Okey, sekarang sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar, kita akan dapat sifar juga. Kemudian 7 tolak 2. 7 di kepala tolak 2. Kita kira secara mengundur sebab tolak. 7, 6, 5. Jadi 7 tolak 2 kita akan dapat 5. Jadi jawapannya ialah 50 sen. Sama je jawapan dengan duit shilling tadi. Okey, duit shilling baki, duit shilling yang tinggal iaitu 50 sen. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan C. 90 sen tolak 40 sen sama dengan berapa sen? Jadi kita guna bentuk lazim. Kita ambil dahulu nombor yang di hadapan iaitu 90 sen. Kita tulis 90 sen tolak 40 sen, kita tulis di bawahnya tolak 40 sen. Jadi sama dengan berapa? Okey, kalau murid yang tak pasti, murid boleh buat garis. Okey, macam cikgu bercakap tadi. Okey, jom kita selesaikan. Okey, sen dengan sen, kemudian sa dahulu, sifar tolak sifar. Kalau tolak nombor sama, kita akan dapat sifar. Okey. Kemudian 9 tolak 4. 9 kita letak di kepala, tolak 4. Okey, buka 4 jari. 9, 8, 7, 6, 5. Jadi kita dapat 5. 90 sen tolak 40 sen, kita akan dapat 50 sen. Okey, jom kita terus kepada soalan D. Soalan D, kita baca dahulu soalan. 80 sen tolak 65 sen sama dengan berapa sen? Okey, jom kita kira. Okey, kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, ambil dahulu nombor yang di hadapan. 80 sen tolak 65 sen. Okey, jom kita selesaikan. Okey, kita selesaikan sen. Okey, sekarang untuk sa. Okey, untuk sa, sifar tolak 5. Sifar tolak 5 boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab sifar ni lagi kecil daripada nombor 5. Jadi nak buat macam mana kalau tak boleh tolak? Kita pinjam dengan 8. Okey, 8 dia akan jadi 7. Sifar akan jadi 10. Okey, jadi dia akan jadi nombor yang barulah. Okey, cikgu padam sekejap. Okey, dia akan jadi 10. Okey. Sekarang 10 tolak 5 boleh ke tidak? Boleh, sebab besar tolak kecil. Jadi 10 tolak 5. 10 di kepala tolak 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi kita akan dapat 5. Sekarang 10 pula. 7 tolak 6. 7 di kepala tolak 6. Okey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita dapat 1. Jadi 80 sen tolak 65 sen, kita akan dapat 15 sen. 15 sen lah jawapannya. Okey, tapi kalau murid nak guna cara 2 pun boleh. Murid nak kira duit shilling, menggunakan duit shilling pun boleh. Tiada masalah. Okay, untuk soalan yang seterusnya, kira beza. Okey, perkataan beza ini sama je maksudnya dengan tolak. Okey, jadi kalau tolak kita perlu cari nilai wang yang lebih besar, tolak dengan nilai wang yang lebih kecil. Okey, sekarang 80 sen dengan 60 sen, yang mana lebih besar nilainya? 80 sen. Jadi 80 sen tolak 60 sen, dia akan jadi 80 sen tolak 60 sen sama dengan
berapa. Okey, jom kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. 80 sen kita ambil. Okey, 80 sen. Tolak berapa? Tolak 60 sen. Jadi jom kita selesaikan. Okey, sen dengan sen. Okey, sifar dengan sifar. Sifar tolak sifar, kita akan dapat sifar juga. Kemudian 8 tolak 6. 8 tolak 6. 8 kita letak di kepala. Tolak 6 kita buka 6 jari. Kita kira secara mengundur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi kita dapat 2. Jadi 80 sen tolak 60 sen. Bezanya ialah 20 sen. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan B. Okey, ada patung yang berharga RM10 dengan mainan yang berharga RM7. Okey, mainan kenderaan lah. Okey, sekarang nak cari beza, kita perlu ambil nilai wang yang lebih besar, tolak dengan nilai wang yang lebih kecil, iaitu RM10 tolak RM7. Jadi dia akan jadi RM10 ataupun RM10 tolak RM7 sama dengan berapa. Jadi kita terus menggunakan bentuk lazim. Okey, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan. RM10 tolak RM7. Okey, ingat 7 ni ialah sah, mesti duduk di rumah sah. Okey, sekarang RM10 tolak RM7 kita dapat berapa? Okey, kita selesaikan sah dahulu. Okey, RM kita letak dulu. Sah sifar tolak 7 tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab sifar ni lagi kecil daripada 7. Jadi dia pinjam dengan 1. Okey, dia pinjam dengan 1. 1 jadi sifar. Sifar jadi 10. Sekarang 10 tolak 7 boleh ke tidak? Boleh. Okey, 10 kita letak di kepala, tolak 7 kita kira secara mengundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ataupun 10 jari tutup 7 jari. Okey, kita dapat berapa? Kita dapat 3. Jadi 10 tolak 7 kita dapat 3. Jadi RM10 tolak RM7 kita dapat RM3. Okey, bezanya ialah RM3. Sekarang kita lihat latihan pada muka surat 25. Arahannya kira baki wang. Okey, ada jadual dekat sini. Dekat jadual ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, wang saya. Wang saya ni bermaksud wang sebelum dibelanjakan. Okey, saya beli ni maksud wang yang perlu ditolak. Okey. Okey, ingat saya beli ni maksud kita keluarkan duit, bermaksud tolak. Okey, kemudian bahagian yang ketiga ialah kira baki. Kira baki ni maksudnya tolak lah. Okey, jom kita selesaikan. Okey, sekarang kita selesaikan untuk soalan yang pertama. Okey, kita kira dahulu wang saya. Okey, berapa duit shilling yang ada ni? Okey, 20 sen tambah 20 sen berapa? 40 sen. 40 sen tambah 20 sen 60 sen. 60 sen tambah 10 sen 70 sen. Jadi kita dah ada 70 sen. Kemudian dengan 70 sen ni beli pembaris yang berharga 55 sen. Jadi berapa baki yang ada? Okey, jom kita selesaikan. Okey, jadi kalau cikgu pindahkan kepada ayat matematik, dia akan jadi macam ni. 70 sen tolak 55 sen sama dengan berapa? Okey, jadi jom kita selesaikan. Kita ambil dahulu nombor yang di hadapan. 70 sen tolak 55 sen tolak 55 sen. Okey, jom kita selesaikan sen dengan sen. Kemudian ingat selesaikan sah dahulu. Okey, sifar tolak 5 boleh ke tak? Tak boleh, sebab nombor kecil tolak nombor besar. Jadi nak kena buat apa? Kena pinjam. Pinjam dengan 7. 7 dia bagi 1, 7 jadi 6, sifar jadi 10. Sekarang 10 tolak 5 boleh ke tidak? Boleh, sebab besar tolak kecil. 10 tolak 5. 10 di kepala tolak 5, kira secara mengundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ataupun kita guna 10 jari tutup 5 jari. Tinggal berapa? Tinggal 5. Jadi 10 tolak 5 kita dapat 5. Kemudian 6 tolak 5. 6 di kepala tolak 5.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 6 tolak 5 kita dapat 1. Jadi 70 sen tolak 55 sen. Kita akan dapat bakinya ialah 15 sen. Okey, jom kita selesaikan soalan yang kedua. Okey, sekarang wang saya ada berapa ringgit ni? Okey, ada RM1, RM2. Jadi kat sini ada RM2. Jadi saya beli pensel yang berharga RM1. Jadi cikgu rasa kalau kita lihat macam ni pun kita dah tahu berapa baki yang tinggal. Sebab okey, RM1 kita dah guna. RM1 kita guna untuk beli pensel. Jadi berapa yang tinggal? Okey, tinggalnya ialah RM1. Tapi cikgu nak tunjukkan awak menggunakan bentuk lazim. Jadi kita tukarkan kepada ayat matematik, dia akan jadi RM2 tolak RM1 sama dengan berapa? Jadi jom kita pindahkan kepada kepada bentuk lazim. Okey, RM2 letak dahulu di atas, tolak RM1. Okey, tulis di bawahnya. Okey, RM tulis dahulu. Sekarang 2 tolak 1. 2 di kepala tolak 1. Kita akan dapat 2, 1. Ataupun 2 jari tutup 1 jari. Kita akan dapat 1. Jadi 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi RM2 tolak RM1 kita akan dapat RM1. Soalan yang seterusnya, ada wang kertas yang nilainya ialah RM5. Okey, ini ialah RM5 dan telah beli krayon yang berharga RM3. Jadi kalau cikgu tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi RM5 tolak RM3 sama dengan berapa? Jadi kita tukar kepada bentuk lazim RM5. Tulis dahulu. Tolak RM3 ni kita tulis di bawahnya. Okey, jom kita selesaikan. 5 tolak 3. Okey, 5 di kepala tolak 3. 5, 4, 3, 2. Ataupun kita guna jari kita. 5 tolak 3. 5 tutup 3 jari. Okey, kita akan dapat 2. Jadi 5 tolak 3 kita akan dapat 2. RM5 tolak RM3 kita akan dapat RM2. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, wang kertas RM10. Okey, dia membeli apa ni? Kertas yang berharga RM6. Bukan kertas tapi kotak pensel ataupun pencil box yang berharga RM6. Okey, jadi kita kalau cikgu tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi RM10 tolak RM6. Okey, jadi jom kita selesaikan. RM10 ni kita ambil dahulu, kita letak. Okey, RM10 tolak RM6. Okey, 6 ni letak di rumah sa. Ingat Okey, kalau satu digit mesti di rumah sa. Okey, sa sebelah kanan lah. Okey, jom kita selesaikan. Okey, 10 tolak 6. Okey, kalau 10 tolak 6. Kejap kita selesaikan sa dahulu. Sifar tolak 6 tak boleh. Okey, sifar tolak 6 tak boleh sebab sifar ni lagi kecil daripada 6. Jadi dia kena pinjam dengan 1. Okey, 1 jadi sifar jadi 10. Sekarang 10 tolak 6 boleh. Okey, sebab besar tolak nombor yang kecil. Sekarang kita kira 10 tolak 6. Kita buka 6 jari. Kita kira secara mengunduh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ataupun 10 jari tutup 6 jari. Okey, tinggal berapa jari? 4. Jadi 10 tolak 6 kita dapat 4. Okey, RM kita letak di bawah. Jadi RM10 tolak RM6 kita akan dapat RM4. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Kita akan sambung pembelajaran untuk aktiviti 5, 6 dan 7 pada hari esok. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.